Ladies and gentlemen, thank you for listening to Okay Let's Go. Podcast is brought to you by Nur Insan. My name is Mohammed Salah. Thank you so much. And very happy to see all of you and Muslim community to be one and to donate to Nur Insan. And this is a very beautiful madrasah that give a free education, Islamic education, inshallah. So you can go to Baik. Kira kan Muhammad Salah kira berbual Buat kasho aliasyan Google Translate. Kena Arab-Arab ke Google Translate. Aku nak cakap podcast is live right now. We love you for Ramadan. Habis ada Google Translate ni bagus Arab dia cakap apa? Sekejap Apa? بودكاست هو العيش الآن نحن نحبك في رمضان. Sorry sebutan salah sikit Ustaz. Tak apa. Suara dia sedap. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh nurinsan.sg. Ya, Madrasah Nur Insan adalah madrasah yang percuma memberikan pendidikan Islam secara percuma untuk anak-anak muda kita. Dan saya difahamkan ramai lagi yang sebenarnya boleh menikmati pendidikan daripada madrasah secara percuma ni di Nur Insan sahaja. Senang saja caranya bagi anda yang sedang mendengar kini ingin menyumbangkan sumbangan derma, kerana setiap sumbangan anda tu sebenarnya membantu untuk madrasah ini terus memberikan perkhidmatan dan juga pastinya pendidikan secara percuma untuk anak-anak muda ini. Ya, betul. www.nurinsan.sg nurinsan.sg. Dua cara, satu tekan butang donate now, akan keluar dua option untuk anda. Pertama, your one time donation, satu kali anda memberikan, boleh menerusi PayPal ataupun Nets, ada tertera di laman mereka. Ataupun yang kedua adalah dengan cara anda memberikan berinfak ataupun menderma secara bulanan. Maksudnya kalau anda komit $10 sebulan ke $50 sebulan ke, dipersilakan. Ada pembayaran menerusi Nets. Kalau Nets bulan-bulan mereka akan prompt lah daripada bank anda, dia akan SMS you are about to give $50 to Nur Insan, accept ataupun tidak. Ataupun bagi anda yang nak memberikan pembayaran menerusi PayPal juga boleh. Jadi PayPal ni dia bulan-bulan dia akan deduct lah daripada akaun anda. Tapi the thing is, anda perlu membuka akaun PayPal untuk memberikan sumbangan khas untuk Nur Insan. Dua cara. Nets, itu pada saya semua ada Nets lah kan. Yang kedua, kena buka akaun PayPal, pemberian secara bulanan. Tapi berbeza dengan Nets ni, Nets setiap bulanan dia akan prompt anda menerusi SMS lah. Mungkin di kalangan pendengar macam mak leceh lah, setiap kali keluar reminder kan. Bagi anda yang macam nak husnuzon, nak berikan $10 sebulan, tak nak diganggu, menerusi PayPal tu yang terbaik. Mereka tak akan prompt. Terbaik. Dan saya juga tahu kalau apabila korang nak simpan duit, dapat gaji tu, korang buka dari satu bank account, letak 100 duit, korang panggil duit campak 100 setiap bulan, 100 setiap bulan, 100 setiap bulan. Kalau 100 tu korang berikan kepada Nur Insan, tak payah simpan, tak apa. 100 tu kasih kepada Nur Insan, korang akan dapat rezeki yang lebih. Diberikan kebahagiaan keluarga. Ada yang menyumbang $100 sebulan buat simpanan, duit simpanan nak beli kereta. Kereta di dunia. Tapi apa kata anda membeli kereta di akhirat? Kereta shoulder. Saya tak tahu. Ini perumpamaan bahasa lah. Apa dalil? Kesenangan lah. Kesenangan di akhirat. Podcast kita ni kita menampilkan Ustaz NGU yang akan bersama kita lah. Jadi Ustaz, on to the show lah ya. Mari kita on to the show, Dan. Silakan. On to the show. Okay. Ingin tanya NJU, non-judgmental Ustaz. Dan ini adalah istilah yang anda sendiri berikan kepada tetamu kami pada bulan Ramadan ini. Tidak lain tidak bukan Ustaz Dr. Yusof daripada Nur Insan. Dan kalau anda yang bertanya, siapa ni Ustaz Dr. Yusof, apa credibility dia, jangan ditanya. Saya jawab kerana beliau tidak lain tidak bukan adalah seorang yang telah pun lama berkecimpung dalam arena dakwah Islamiah ni. Bayangkan saudara, 17 tahun bertugas dalam masjid-masjid Singapura. Jawatan yang pernah disandang pengurus masjid, imam eksekutif dakwah, mudir madrasah, mudir tadikah, pengurus perbadanan derma, dan juga merupakan seorang naib kadi ROMM, telah lama berkhidmat selama 15 tahun. Hakam Mahkamah Syariah Singapura selama 3 tahun. Dan seorang kaunselor belia, kaunselor dewasa, kaunselor perkahwinan. Dan juga bagi anda yang ingin tahu portfolionya, merupakan seorang pengarah eksekutif Nur Insan. Subhanallah. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz. Ada yang bertanya lah Ustaz NGU ni umur berapa ni? Nampak? Umur. Dah mula tanya umur dah Ustaz. Pendengar podcast kita ni bahaya-bahaya nak tahu macam mana Ustaz? Kalau Ustaz nak share lah. Tak nak tak apa Ustaz. Umur tak tua sangat, tak muda sangat. Dah masuk umur 44 tahun. Just nice tu bahaya. Ustaz dah berkahwin lah
Alhamdulillah. Ya. Isteri masih satu. Isteri ustaz kira ustazah ke apa? Betul. Ustazah juga. Pernah macam baring-baring berdebat dengan agama? Tu biasa. Tu biasa. Kerana kita ada fikrah masing-masing. Bahkan dia ni berasa jurusan pada Usuluddin. Usuluddin tu apa, Ustaz? Usuluddin tu bahagian dakwah. Okey. Sosiologi dan juga dakwah. Dan saya juga pada syariat. Saya bagian hukum saya. Jadi kita berbeza pendapat. Pernah juga debate pasal? Betul, biasa. Tapi debate ni tak ada masalah, Ustaz Tak ada. Ni orang Lepas kata- masjid jom tidur yuk. Okey lah. Berfaraid ya. Kira tak nak tahu juga macam mana dunia cinta ustaz-ustazah Mungkin dalam nampak. Just very curious. Macam mana kalau kahwin dengan ustazah susah tak Tak ada susahnya. Sama juga, Alhamdulillah. Senangnya apa bila dah ada zuriat, senang kita sama-sama membimbing. Alhamdulillah. Membimbing sama mereka. Senanglah dia mengajar, nak dakwah dan sebagainya. Alhamdulillah. Sama-sama mengajar. Saya ada satu member ni seorang. Dia biasa-biasa je. Maksudnya dia bekerja sebagai bekerja kat office dan sebagainya. Dia minat gila dengan satu ustazah ni. Tapi Sampai gila gitu Ada minat dia, dia gila. suka dia jatuh cinta dengan ustazah. Oh, jatuh cinta, Jatuh cinta. Lepas tu dia cakap, bro, macam mana aku nak tackle ustazah Ustazah kira aku segan, aku takut dan sebagainya. Dia ada satu Kira level jauh lah. kira. level jauh. Jadi Soalan pertama tu tu salah tu. Macam mana nak tackle? Macam mana nak Yelah sebab niat dia baik. Memang nak Betul, isteri betul, kan. betul. Dia tak ada niat jahat lah ustazah. Jadi macam mana nak tackle Pick up ustazah? line ke apa macam Pick up mana? line terbaik. Pick up line Ataupun sebab ramai juga kawan-kawan saya yang ustazah-ustazah, dia pun macam susah nak mencari jodoh. Disebabkan mungkin lelaki takut untuk nak Menghampiri kahwin. Macam mana Ustaz? Sebelum Ustaz jawab je, Ya. saya ada satu pick up line lah untuk ustazah ni. Silakan, Mungkin macam mana tips kepada teman anda tu. Okey. Mari kita dengar. Senang je, dekat tempat kerja, ustazah tu pun kerja sana kan. Tak, saja kira masjid lah. Masjid lah. YDO YDO. YDO, Youth Development Officer. Pergi ke masjid tu. Dia Okey. pergi Okey. dengan niat yang baik lah, nak menikahi seorang wanita tu. Yalah. Nampak ustazah, Assalamualaikum ustazah. Okey. Waalaikumsalam. Tak kata nak jawab ustazah. Ya, Kan? Mari kita berjemaah. Oh, Itulah pick up ya, line. ya. Ya. Saya Itu ke bro? Mungkin boleh pakai. Ustazah tu macam Masya Allah, dia solat. Tapi memang saya solat ustazah, tapi saya masih ingin mendalami ilmu ukhrawi saya ustazah. Oh, situ. Saya ada pick up line ustazah. Boleh saya cuba? okey, Boleh saya cuba? Boleh, silakan. Bayangkan anda bertemu dengan ustazah dan anda gunakan pick up line dia. Assalamualaikum ustazah. Apa bezanya pemimpin-pemimpin kita dengan saya? Dia akan cakap, apa dia? Kan? Confident. Ya. Jadi saya akan jawab, pemimpin-pemimpin kita memimpin masyarakat ke arah yang lebih cemerlang. Okey. Saya pimpin anda ke pintu syurga. Ini kau pun gigit bro. Zah Ismail. Bahaya. Boleh gigit ustazah. Ya, Ya, tapi saya hanya setia pada isteri saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Siang dah declare Ini takut ustaz, takut. Dia orang pertama mendengar podcast tak? Keluar pukul 6 pagi dia dengar, dia vet dulu. Complain later. Complain later. Jadi pandangan macam mana ustazah? Tak nak serius sangat sebab ni memang betul, cerita betul. Dia macam segan, takut nak berdekat. Okey. Jada. Apa tu? Jodoh. Jodoh. Mati tangan Tuhan. Okey. Jadi apa pun kita cuba, cuba pikat, nak pikat macam pikat biasa. Ustazah ni pun manusia biasa. Tapi dia punya tahap-tahap ustazah ni tinggi sikit. Tapi ada ustazah yang biasa je. Tapi kalau tahap yang tinggi sikit, kita kena tak perlu tunjukkan yang kita ni orang yang alim dan sebagainya. Biasa je, approach, tanya khabar dan sebagainya. Mula pula kawan dan sebagainya. Tanya khabar, sihat, jumpa kawan. Biasa je. Dating tu haram Tak- tak Ustaz? Dating tu.
dating tu haram. Tak, soalan tu. Kalau nak ajak ustazah keluar tengok wayang cerita Avengers ke apa, boleh tak? Dia biar bertiga, jangan berdua. Bertiga tu bawa adik dia ke apa ke, bawa kawan ke. Duduk tak boleh sebelah-sebelahan. Tak boleh ya? Adik tengah-tengah lah ni. Adik tengah-tengah. Kalau berdua tengah-tengah ni Kalau syaitan. adik dia perempuan pun lagi jambu. Kira bawa adik lelaki lah. Adik lelaki ke adik perempuan dia bawa. It's okay. Yang penting ada orang yang ketiga temankan kita. Jangan berdua-dua. Kalau berdua-dua tu, yang tengah-tengah tu siapa? Syaitan. Betul. Masa ni betul sebab saya pernah dating. Saya keluar 3 orang. Habis nak tengok wayang. Kau tak pernah cerita keluar 3 orang? Sabarlah. Nak cerita ni lah. Ya, kira dia bawa kawan dia. Habis aku datang lah nak dating, nak tengok wayang. Tapi 3 orang kan tengok wayang. Aku beli 4 tiket. Asal? Kenapa? Jadi aku duduk. Habis dia dengan kawan dia duduk. Latkan satu seat. Seat tu letak popcorn bro. Wow. What? Are you sure? Wow. Jadi dahsyat. biar duit keluar lebih sikit, beli seat. Nak jauh lebih, beli 15 seat. Lagi afdal tu. Lagi afdal. Betul. Susah Mulia hati kau Zah. Luar biasa. Halal gap lah tu. Nak jauhi daripada maksiat Alhamdulillah. Jadi kalau nak dating tu bawa lah 3 orang. Orang Jangan berdua. Korang bawa berapa orang? So dating. Tak ada lah. Saya tak dating Ustaz. Saya tak dating. Tak suka Saya kahwin. kenal je. Saya terus jumpa mak bapak dia. Saya ingin kahwin dengan anak Ustaz makcik. cuba dengar episod-episod yang dulu. Tengok dia tak pernah cerita. Kau jangan biar. Kau tak rasa panas Dan boleh buka aircon Dan. Ada aircon kat sini. Perbincangan hangat ni. Perbincangan hangat. Ya. Sebab ini juga hangat di Facebook dan juga sampai-sampai Dan buka aircon. Down, okay. Bayangkan saudara, anda adalah pemilik syarikat aircon dan saya sebut nama brand aircon. Dan terjual dah 30 unit. Betul. Jadi bolehlah beli airtime. Ini soalan yang hangat di Twitter, di Facebook dan juga Instagram. Baru-baru ini dia keluar di berita berkenaan dengan satu program yang akan dibimbing pasangan-pasangan muda yang nak berkahwin tu. Mereka akan dibimbing oleh naib kadi. Jadi role bagi naib kadi tu tidak hanya tertakluk kepada menikahkan orang lagi, malahan mereka sudah pun ambil that mentorship role untuk apa-apa berkenaan dengan persoalan yang ada di kalangan pasangan-pasangan, boleh rujuk pada naib kadi mereka. Dan saya tak tahu, ada yang mengatakan sesi ini berlangsung selama 2 tahun. Ada pelbagai tanggapan-tanggapan yang ada yang tahu apa yang berlaku, ada yang tidak tahu, ada yang memberikan tanggapan negatif, ada yang negatif juga. Ada yang negatif juga. Dan kita secara objektif kita berhadapan dengan situasi ini. Kita telah lakukan satu poll iaitu undian lah di Instagram dan juga di Facebook. Di Instagram kita lihat seperti mana yang telah pun dimuat naikkan, anda boleh saksikan. Kita ada kurang lebih 1,300 orang telah memberikan pandangan mereka. Saya tanya kepada semua, bersamamu ini adalah program yang mana bakal pengantin akan dibimbing naib kadi sebelum dikahwinkan. Adakah ini idea yang baik? Klik yes ataupun tidak, klik no. Kami nak cover topik ini dalam podcast. Dan di Instagram 83% pendengar kita mengatakan ini satu program yang baik, dan sebanyak 17% mengatakan ini satu program yang tidak baik. Berbeza pula dengan statistik di Facebook, Ustaz. Kita telah pun melaksanakan undian ini selama sehari, selama 24 jam, dan angkanya sangat berbeza. Adakah ini satu program yang baik? 55% mengatakan. Ini berdasarkan daripada 1,300 undian yang telah pun diletakkan oleh pendengar kita. 55% mengatakan satu program yang baik, dan sebanyak 45% mengatakan ini satu program yang leceh gila katanya. Beberapa tanggapan saya harap Ustaz dapat jelaskan. Antara pandangan yang pertama, mereka mengatakan, ini skim nak buat duit. Macam mana Ustaz? Bagaimana? Macam mana? Skim nak buat duit pun tidak, kerana kita pun tak dibayar. Dan mereka pun tak perlu bayar kita. Okay. So daripada berita harian, konteksnya itu kata kurang jelas. Okay. Jadi bila orang baca dia punya headline je, dah tanggapan dia dah berlainan. Astagfirullahaladzim. Orang dah suzon Ustaz. Jadi maksudnya tu orang kata, alamak, ini dah ada 2 tahun lagi. Bukan begitu ceritanya. Cerita sebenar. Ini cerita benar, cerita betul. Betul. Cerita betul. Okay. Sebenarnya
sebelum dia pernikahan tu, kita akan jumpa dulu pasangan ni. Kita jumpa pasangan ni. Tak perlu bayar apa-apa. Datang jumpa kita. Kita kenal-kenal atas sama lain. Kerana saya ni kadi awak. Saya nak tahu, masalahnya... macam mana hubungan anda sekarang, Oh, memang Ustaz dah nak kahwin dah pun. Memang betul. Mungkin anda ada... Kita akan tanya sebelum kita mulakan... secara jujur, cakap dengan saya jujurnya, mungkin awak ada simpan apa perkara-perkara yang dah berlaku pada diri anda, mungkin awak tak beritahu dengan pasangan anda, mungkin lepas sini kita boleh berbincang, tengok macam mana kita nak sejujur bila anda menikah nanti, kedua-duanya kosong-kosong. Tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada apa-apa pun, tak ada simpan rahsia ke apa dan sebagainya. Jadi dan proses ini mengambil masa 2 tahun. 2 tahun tu maksudnya apa? Bila awak dah bernikah, dah jumpa tu, dah tarikh date pun dah ada, awak dah interview dekat RMM RMM bukan tanya apa khabar awak, kenal siapa ni siapa, tidak. Dia tanya pasal pemahaman anda, agak belajar agama sampai mana, tahap mana, mungkin awak perlu bimbingan lagi ke dan sebagainya, awak kelulusan mana, awak ustaz ke bukan ustaz ke dan sebagainya. Dia akan tanya. Dan anda akan akad sumpah saksi bahawasanya apa kenyataan anda tu semuanya benar, bahawa penjelasan anda tu anda ni bujang ataupun duda dan sebagainya, dijelaskan, janda ke anak dara ke dijelaskan, dan angkat sumpah di situ. Itu saja dalam RMM. Bila jumpa kita tu, kita akan tanya more in detail, hubungan anda macam mana, okey tak dan sebagainya. Lepas tu awak nikah, sila nikah. Dan nikah tu programnya bermula sebelum nikah dan selepas nikah. Selepas nikah ni bukannya kita 2 tahun tu proses tu kita nak tahu tiap minggu kita telefon, tiap hari telefon tanya awak macam mana, perkahwinannya macam mana. Kita bukan tak ada masa nak layan nanti semua. Kita pun ada kerja lain nak buat. Bukan begitu maksudnya. Mungkin dalam setahun sekali lah kita tanya khabar, selamat hari raya, khabar keluarga semua. Melalui siapa? Perjumpaan ataupun telefon? Telefon aja. Kita WhatsApp aja. Tanya WhatsApp ke, paling murah sekali WhatsApp. Selamat hari raya, setahun sekali lah. Setahun sekali. Ini istilah Inggeris touch base lah. Touch base, betul. Jadi kita nak tahu je perkembangan dia macam mana. Ada masalah ke? Kalau ada masalah, rujuk balik pada saya. Come back to me. Daripada awak membuat asumsi ataupun buat keputusan sendiri, ikut emosional, balik pada saya, jadi kita boleh nasihatkan. Ini masalah keluarga. Itu pun tanpa bayaran lah. Tidak ada bayaran. Pada kita yang kena bayar ni, kadi kena bayar. Kita telefon, kita WhatsApp, dia kat kita. I see. Ini luahan ni Ustaz. Ini contoh aja. So fahamkan saya, proses dia mudah saja. Kalau kita dah nak book kadi, dari kadi itu yang akan bertanggungjawab untuk jadi befriender lah. Yes. Befriender lah, befriender. Jadi RMM lain cerita. Dengan kadi lain cerita. Ya, betul. Okey, faham. Jadi kita ni very simple aja dia tu. Selama orang dah kahwin, lepas tahun dia mesti dapat anak pertama. Proses macam mana tu? Maksudnya daripada financial, hubungan suami isteri, dua-dua bekerja, ini ada masalah anak ke apa ke, siapa nak jaga anak, boleh bergaduh pasal ni tau. Hantar rumah mak awak lah, hantar rumah mak saya lah, mana satu nak hantar ni. Boleh bergaduh ni. Jadi balik rujuk pada saya, kita boleh berbincang cara yang baik. Come sit down, kita berbincang dengan saya yang baik. Jalan keluarnya apa? So the solution is kita menasihatkan mereka the best way is macam mana. Dan ataupun lepas 2 tahun nanti dapat anak yang kedua pula, financial bertambah. Ada orang dapat anak pertama dah stres. Pampers berapa banyak nak beli, susu berapa tin, berapa kaleng, berapa carton nak kena beli. Ni masalah ni. Masalah dia sendiri, masalah isterinya sendiri, masalah anak-anak dia. Ini semua akan timbul. Belum masalah mak bapak lagi yang ada jaga mak bapak. So ni semua nak perlukan pembimbing. Membimbing, kita nak pastikan mereka ni awak okey, insya-Allah. Lepas 2 tahun, you think you can go smoothly, silakan. I see. So it's up to you to proceed dengan kehidupan anda seharian. Saya nak sentuh di sini sebab Ustaz mengatakan yang 2 tahun ni kadar minda punya jangka masa ni adalah sebelum bernikah dan juga selepas bernikah. Maksudnya dah saat Ustaz dah nikah kan, selama 2 tahun tu akan macam keep in contact lah. Yes, betul. Dia bukan sebelum berkahwin 2 tahun. Betul, sebelum. Dia sebelum ke sesudah? Dia sebelum berkahwin? Dia
setelah kahwin 2 tahun Setelah tu baru kahwin. kita guide. I see. Lepas kahwin kahwin. tu kita jumpa dia. Dah kenal-kenal lah, dah kenal-kenal. I see. Just one time kenal-kenal. Kenal-kenal, je, gitu. betul. Dia bukan 2 tahun dating. Ustaz dah bimbing. Aku ingat tu. Bukan, Bukan, bro. bukan. Tak kahwin dok. Okay, Dah kalau 2 tahun yang dating. sekarang ni dia implement sekarang tahun ni. Kalau orang yang dah kahwin ni semua macam mana? Okay, dah kahwin dia Yang can lepas-lepas still ni. keep track. Pasal tahun 2004 waktu saya dilantik sebagai Naib Kadi di Singapura, kita buat counselling pembimbing Kita pergi kursus, kita belajar how to guide as a counselor. Tapi program ni tak berhasil. Kenapa? Bila dah nikah, semua dah lari dah masing-masing. Keep in touch, nombor telefon dah tukar dan sebagainya. So kita nak try sebelum nikah. Kita keep in touch dulu, bukannya selepas nikah. So kita ini idea daripada kadi-kadi veteran kita lah. Ustaz-ustaz kita, Ustaz Pasuni, Ustaz Salim Jasman. Tu kadi saya Ustaz. Ustaz ya. Masuni kadi saya. Ustaz Salim Jasman kadi saya. Teruskan Ustaz Mas. Okey lah, kau punya suka lah kan. Kadi siapa pun. Ustaz tak nak tahu lah. Teruskan Ustaz. Jadi waktu itu kita try to bimbing mereka tapi tak berhasil. Kenapa? Mereka Sebab apa? dah kata kita sendiri tak mau gini lah. Yang bercerai yang itu, tapi tanpa rujuk pada kita. But our doors is always open. You can call us, balik pada kadi yang menikahkan, kita akan bimbing anda. Kita tak nak awak buat inisiatif sendiri, awak ikut kemarahan awak, dah cerai itu, dah begini, dah menyesal. Kita tak nak begitu berlaku. Pada tahun lalu aja sebanyak 1,600 pasangan yang bercerai. Wow. Kerana sebab-sebab yang tak perlu bercerai, tak perlu bercerai. Ustaz, saya bersempatan untuk tengok statistik. Saya suka dengan statistik. Okay. Kita kalau tengok 10 tahun yang lepas sampailah ke tahun ni, kita lihat kadar penceraian di kalangan masyarakat kita tu semakin meningkat. Sampaikan betulkan saya kalau saya silap, 1/3 atau mungkin lebih kadar penceraian di kalangan masyarakat kita. Now to put that in context, bermaksud setiap jemputan yang anda pergi dalam 3 jemputan anda pergi, statistically, 1 will end up in a divorce. Ceraian. It is a scary thought. Kalau kau fikir, kalau setiap hujung minggu kau purata memang 3 jemputan baru kau pergi Saturday Sunday. And to put that in context, salah satu daripada 3 ni, will probably end up in divorce. Now it's a very worrying thing, Ustaz. Betul. Apa antara sebab-sebab yang orang kata tu memangkin kepada kadar perceraian macam ni? Okay. Sebab-sebab penceraian yang kita kaji, dia ada 1,001 munasabab. Banyak. Macam-macam alasan Macam-macam. ada. Macam-macam alasan. Waktu kita jadi hakam tanya kenapa bercerai, kita tengok report dia. Oh, Masya Allah. Macam-macam. Kalau dah tak suka lah kan. Tapi dia tulis menyonteng macam-macam dia tulis. Jadi kita pun faham. Okay. Jadi di antara satu sebabnya yang selalu digunakan kerana ada orang yang ketiga. Orang ketiga, korang jangan macam-macam Kita bertiga. Saya cerita pada satu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itu kau punya pasal lah. Tak percaya aku. Aku nak try. Kau nak kena up sikit tau, bro. Dapat kepercayaan Ustaz ni. Okey. La taqdab. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita ni ada orang ketiga. Dah menikah kat sana, balik baru declare. Itu pun kena tangkap red-handed, baru mengaku. Dan antaranya juga kerana dah tak ada cinta. Dan untuk pertolongan anda yang bercerai ni, orang yang dah berumur. Bukan orang muda-muda tau. Betul. Statistik dah berubah tau. Kalau dulu tahun 2000, awal 2000, orang muda-muda yang banyak bercerai. Okay. Tapi sekarang umur dah masuk 40 lebih, masuk 50, mereka bercerai. Ini statistik. Jadi saya tengok ni, Masya Allah, anak pun dah besar-besar. Kenapa perceraian harus berlaku? Pernah berlaku orang bercerai tapi kena bayar iddah dia tu, kena bayar balik papasan kepada isterinya kerana bertahun bercerai tu sampai 60,000 nak kena bayar. Kena bayar balik. Ustaz, saya nak bayar pakai CPF boleh? Dalam mimpi lah awak nak bayar pakai CPF. Nanti dah jual rumah Ustaz, pakai CPF bayarlah. Tak ada. Cash money. Oh man. Cash money. Alamak, saya tahu tak bercerai. Tahu tak bercerai. Tahu tak apa. Ini risikonya perceraian ni. Tapi kalau tak nak bayar, boleh paitau, Ustaz? Apa Tidak hukum paitau tak akan. bayar? Pasal apa? Kita, kalau dia nak menikah kembali, kita akan cek.
Adakah dia dah habis bayar ke belum baru awak boleh kahwin? Awak ada hutang dengan isteri tak? Isteri yang lama ada hutang dengan kita tak? Gitu soalan lah. dia lah. Okay. Tapi memang soalan-soalan ni Ustaz yang telah pun ditanya oleh pendengar kita lah, Suana Samad, yang Ustaz dah jawab pun. Dia kopi daripada satu keratan di akhbar Inggeris. Katanya di sini, the Naib Kadi will continue engaging the couple over the next 2 years to inspire a strong and stable marriage by providing support before and throughout their matrimony. Jadi dia bertanya, is it kena pergi kursus 2 tahun, is it telefon, seperti mana Ustaz cakap, dah WhatsApp kan? Dan persoalan seterusnya ni, apa perbezaan mentorship yang ada sekarang ni dengan kursus rumah tangga yang dah ada dengan vendor-vendor yang dekat luar ni? Type. Dia bukan kursus, babe. Okay. Dia cuma mentoring saja. I see. Kursus mentoring. Dia bukan kursus pun, cuma tengok-tengok aja keadaan dia, gimana kabarnya dan sebagainya. Kita follow up lah. Jadi kalau kursus rumah tangga di luar tu bagus kalau kita ambil. Dia tak diwajibkan, tapi kami menggalakkan kerana dia persiapan dari segi mentality, dari segi dia punya financial persiapan. Kalau baru nak kahwin, lepas tu dah ada anak, lepas tu anak kedua, anak ketiga, how dia punya financial nak kena jaga. Kita berumah tangga je kadang habis 30,000, 40,000 aja. Itu pun hutang, masih hutang lagi. Dapat kahwin masih hutang. Nak kena bayar hutang tu. Lepas tu nak kehidupan baru. Suami isteri nak beli rumah, nak kena kenderaan dan sebagainya. Kehidupan mereka makin menyempit. Padahal ini bukan menyempitkan, tapi ini semua harus ada persiapan-persiapan yang strategik untuk dalam kehidupan seharian mereka lepas berumah tangga. Mesti ada anak, pasti ada rumah, pasti ada kenderaan dan sebagainya. Kehidupan seharian. Alhamdulillah, saya ni anak 3. Okay. Alhamdulillah anak 3. Cukup Ustaz? 3 cukup. Alhamdulillah. Fakti tutup. Jadi kita ni harus telah melalui daripada tahap remaja, kita masuk tahap dewasa, rumah tangga, lepas tu ada anak, nak beli rumah dan hospitality, bayar beli hospital, beli air semua. Ini saran kita harus mereka tahu. Bukan setakat nikah tu senang. Nikah tu senang. Nikah tu kobel tu, aku nikahkan dengan dia, dah aku terima nikahnya, dah kahwin. Tapi lepas itu, anda harus tahu apakah anda akan menghadapinya. Dari segi mental dan fizikal, anda harus siap. Jadi kursus rumah tangga tu bagus. Kami menggalakkan. Dan juga menggalakkan untuk menghadirinya, walaupun dia tak wajib, tapi kita menggalakkan pergi. Tapi yang bagi kita ni sekarang ini yang mentoring untuk pastikan pasangan kita ni semuanya berjalan dengan okey, lancar. Jangan ada yang sekat-sekat, ada yang tergantung-gantung dan sebagainya. Kalau pergaduhan rumah tangga tu biasa. Nak jadikan solusi, nak cari solusi jalan keluar kan. Dia pendapat dia bergaduh, okey, tapi ada jalan keluar. Tapi jangan sampailah lalu batas, marah-marah, sampai keluarkan kata perceraian. Dengan suka hati dia, aku dah marah, aku cerai. Sah tak sah? Oh, dia tak sah, aku marah aja. Dalam niat marah tu, jadi tak sah lah. Tak kata siapa. Cerai tetap cerai. Jadi laporkan kepada syariah court. Ini statistik dia makin meningkat. Kita nak kurangkan statistik tu. Pastikan masyarakat kita ni hidup dengan sentosa dengan keluarganya. Al-Baiti Al-Jannati. Rumahku ada syurgaku. Saya tahu cara dia Ustaz untuk kurangkan. Apa dia? Baik, silakan. Saya dah tahu cara dia dah. Untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga. Apa dia? Derimalah kepada Nur Insan. Ya, Masya Allah. Rezeki rezeki kebahagiaan tu daripada Allah. Rezeki sedekah tu. Kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan apa yang Nur Insan lakukan. Tapi di sini I know I'm going to be asking the difficult questions. Sebab yang tanya pun kemain lagi ni. Ni daripada Hey Familia. Agak panjang pertanyaan dia. Silakan. Tapi ini antara perkara yang dia rasa in the future will happen lah. Dia cakap on hindsight 30 odd Qadis and Naib Qadis will have their work cut out. 2 years, whether voluntary or not, it's tough work for them. And if there's a rise in Muslim marriages, kalau kita tengok Ustaz, macam cara pemerintah kita lakukan, kalau setiap estate tu dia ada kadar nisbah dia, doktor dengan penduduk. Setiap doktor dia akan serve a particular amount of people. Dia memang dia, jadi each doktor dia tak terlalu burden tau. Correct. Tak macam satu doktor kepada 100,000 orang. Correct. Rabak. Jadi macam mana kadar nisbah bagi mereka yang dah berkahwin ataupun ratio sebab yang berkahwin tu ramai. Habis jumlah kadi mungkin sejumlah saja. Is it macam an added burden? Bagaimana caranya? Contohnya macam adakah 1,000 pasangan kepada satu kadi? Oh, bayar Ustaz kalau macam tu.
Baik, betul. Okey, memang tak dinafikan. Dia adalah menambah pekerjaan kita lah daripada selain masa harian. This is volunteer work. Tapi ini khidmat kita pada masyarakat. This is dakwah kita kepada masyarakat. Kalau kita tak berdakwah, bagaimanakah keadaan mereka nanti? Kita khawatir di situ. Jadi menambahkan statistik daripada pencerahan tu makin bertambah. So kita cuba upaya apa yang kita mampu. Mungkin ini adalah saham akhirat pada naib kadi. Masya-Allah, saham akhirat Ustaz. kita, kerana kita ni melakukan secara percuma, sukarela. Tapi walau bagaimanapun kita harus ada cara-caranya. Kita menyusun strategi kita untuk mendekati mereka. Kita bukan setakat suka-suka ada free time call orang apa khabar awak Buat apa tu? Tak boleh gitulah. Kita ada cara-caranya yang kita belajari, yang telah kita dibimbing dan dikhususkan bagaimana caranya untuk mengatasi perkara-perkara tersebut supaya dapat jalan dengan lancar dan supaya ia pun volunteer work, sukarelawan tanpa bayaran, tapi memanglah itu kerja dakwah kita. Bayangkan bersama Rasulullah SAW berdakwah dulu dengan beribu-ribu orang. Bayangkan. That's true. Jadi kita ni adalah mengambil istimbat daripada bagaimana Rasulullah dakwah, begitu juga kita nak merasainya. Jadi kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz atas penjelasan awal tadi. Anda mendengar daripada NJU kita, Non-Judgmental Ustaz, Ustaz Dr. Yusof, 17 tahun bertugas dalam masjid-masjid di Singapura, dan juga beliau seorang naib kadi ROMM yang telah pun berkhidmat selama 15 tahun. Orang yang paling sesuai sebenarnya untuk jawab persoalan-persoalan yang telah Memang anda betul. ajukan. Baik, kita nak ada banyak lagi soalan yang mungkin tak bersangkut paut dengan program bersamamu. Itu secara ringkasan je lah. Betul. Dan boleh anda baca lagi di website rasmi ROMM, ataupun anda boleh bertanya sendiri pada Ustaz Dr. Yusof. Ada lagi soalan tak? Aku ada satu soalan. Dia ada soalan? Aku ada. Kau tanya dulu lah. Aku teruskan dulu. Okay. Ya, go. Jadi Ustaz, ni soalan ni mungkin agak singkat sahajalah daripada seorang wanita yang bertudung. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Dia private message Adakah saya. dia Mira Filzah bukan? Nyaris bro. Nyaris. Rupanya nyaris ya. Jangan tengok lama sangat. Satu kali rezeki, dua kali ni tak boleh. Ya, astagfirullahalazim. Ini dia soalan daripada beliau ya Ustaz. Teruskan. Silakan. Salam bro OLG dan juga Ustaz NJU. Jawab sama-sama. Okay. Saya nak hantar private DM pasal takut nanti netizen pula yang judgemental. Dia kata, memang betul secara logik membaca Al-Quranul Karim harus dibuat dengan cara berpakaian elok, berwuduk, menghadap kiblat. Tapi boleh tak kalau time kita nak tidur Ustaz, main-main handphone sekali baru teringat, daripada aku main-main handphone, baik aku baca Quran dalam keadaan terbaring pakai baju tidur. Kadang-kadang in camisole and shorts, dia kata. Macam mana Ustaz? Apa yang sebut? Ni dia kata-kata. Jadi saya tak sebut nama beliau, tapi gambarnya ada Ustaz. Sebentar ya. Kau tak payahlah tengok. Tak ada, aku nak kena tunjuk Ustaz lah. Jadi Ustaz tahu cara nak jawab. Ni gambarnya. Beliau yang bertanya lah, silakan Ustaz dengan jawapan. Boleh tak kalau kita baca Quran dengan mungkin memakai tengah nak tidur ni, Tak tutup aurat lah kira. tak tutup aurat lah. Macam mana? Baik, alhamdulillah, soalan yang baik. Ya. Baik, membaca Al-Quran ni satu amalan yang mulia. Kita nak baca Quran pun akan harus ada wuduk. Ambil wuduk dan sebagainya, menjaga batasan-batasan kita dengan Al-Quran itu tersebut. Dan ayat Quran ni adalah ayat suci. Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan. Ini bukan buatan orang, bukan dibuat orang dan suka orang buat. Ini langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haruslah kita menjaga tata tertib kita, menghormati Quran itu. Maka afdalnya kalau nak baca Quran tu, biarlah kita dalam wuduk dan menutupi aurat kita. Baru dapat karamahnya. Kelebihan itu dalam membaca Al-Quran, dapat pahalanya dan ganjarannya. Kalau kita setakat pakai seluar pendek baca Quran, apek pun boleh buat. Apek pun boleh baca. Tak? Baik, kita menutup aurat kita dengan baiknya dalam keadaan wuduk, kita baca betul-betul. Nak duduk baring, nak duduk tergolek ke apa, silakan. Tapi dalam keadaan wuduk, menutup aurat kita. Mungkin dah penat duduk, dia nak baring, silakan. Tak ada masalah. Yang penting aurat kita jaga, wuduk kita jaga. Kita menghormati Al-Quran itu.
Okey, terima kasih Ustaz, soalan telah pun terjawab ya. Saya ada satu saya ada soalan panas di sini ya. Ya. Dia tanya menerusi Insta story. Okey. Dia nak tanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sejauh manakah kesahihan ini ya? Saya mendapat satu kiriman WhatsApp yang mengatakan buka puasa bersama janda pahalanya berlipat ganda, katanya di sini. Cuba korang tanya Ustaz NJU sebab saya seorang janda. Dan kalau benar ini berlaku, apa kata anda bertiga marilah di teratak saya dan kita berbuka bersama. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah, Ustaz. Bertiga Macam je? dia mengundang Ke berempat? bertiga, cakap bertiga. Kita bertiga ya. Bertiga Jadi lah. Ustaz tak payah pergilah. Macam mana Ustaz? Buka puasa bersama janda pahalanya berlipat ganda. Macam mana Kalau ni? korang pergi bertiga, beruntung lah korang. Oh, maksudnya kira kan macam kita nak masuk rumah Ya. janda ni. Boleh tak kita bertiga masuk rumah dia? Kalau bertiga masuk rumah janda tak ada masalah. tak ada masalah, tak ada masalah. Jangan Wow. anda sendiri yang masuk seorang je. Bahaya Din Itu bahaya. Bahaya. Timbulkan fitnah tu. Kalau 3 orang boleh Sat? 3 orang boleh. Aku nak confirmkan lah. Boleh. 3 orang boleh janda. Kenapa mesti janda Tak, ni contoh. Contoh. Mungkin contoh jiran kita. jiran kita kita. seorang. Yalah. Ini ada dalil dia Ustaz. Ini Ke macam masing-masing permainan dia? kata-kata Ustaz Permain kata-kata. Kalau ia berlaku macam itulah. ya. Macam Din, marilah ajak Razi dengan Zah sekali makan dengan saya, dengan I. Silakan. Macam gitulah suara dia Macam mana? Kalau datang tu Ya. datang dengan isteri sekali. isteri. Jadi isteri pun tak ragu-ragu kan. Ya, betul juga, Betul juga. Timbulnya fitnah nanti susah. Kalau bawa ustaz boleh? bawa ustaz lebih afdal. Yelah, mana nak solat berjemaah kan? betul, Kita betul, buka betul. puasa. Nanti nak maghrib. Mesti ada imam kat rumah. Mesti ada kan? imam. Tak ada soalan lagi. Aku ada. Ya, sila. Tadi Ustaz dah bercerita sikit lah tentang Ustaz ada 3 orang anak dan sebagainya. So kita dah cover this issue pasal sex education. Ya. Okay, so we want to know, kita nak tahu juga apakah bagaimana Ustaz sendiri sebagai peribadi nak tanya macam mana you ajar sexual education to your kids. Anak-anak. Mungkin sebab ustazah isterinya kan, maknya ustazah, ayahnya ustaz. Jadi macam mana anda? Sebelum Ustaz jawab, konteksnya macam ni Ustaz. Sebab kita ada beberapa podcast yang telah pun dilangsungkan. Dan ini antara persoalan yang paling ditanya. Sebab pendengar kita demografinya antara 28 sampai 35 tahun. Yang dah berkahwin, yang ada anak-anak, yang terkejut ketika anak-anak mereka melakukan perkara yang mereka sendiri rasa salah. Ya, dan mereka tak tahu macam mana tu, Macam nak ajar. macam nak ajar, macam nak make that first move. Sebab zaman mereka budak-budak dulu, Lain. ibu bapa kita tak pernah Betul. berbual dengan kita pasal benda ni. Betul. Tapi like it or not, dalam situasi sekarang, we are in a highly sexualized world. Kau buka TV, kau buka Platform dia Netflix, kau buka YouTube. Ya. Zaman dulu magazine bro. Zaman sekarang dengan internet semuanya ada. Semua ada ya. Macam mana kita nak mulakan perbualan bersama dengan anak kita ni? Baik, Alhamdulillah. Soalan yang baik. Soalan yang baik, insyaAllah. Pada waktu saya ambil master saya di Universiti Muhammadiyah Malang di Indonesia. Saya punya tesis adalah tentang sex education. Oh. Serius? Pendidikan seks di madrasah-madrasah di Singapura. Yang saya mengimplementasikan untuk mengadakan pendidikan seks ini kepada madrasah-madrasah di masjid-masjid part time, di madrasah-madrasah sepenuh masa. That we have to know. Bagi saya kenapa? Sebab terlihat statistik remaja kita ni is kan remaja wild, wild. Semakin terbuka lah, open lah. Very open minded itu semua. Dan bagi mereka ni no issue pasal seks ni semua. Mereka tak tahu macam mana dan sebagainya. Apa sebaliknya akan berlaku nanti macam mana. What's the risiko when you ada hubungan seks belum berkahwin dan sebagainya. Ini trend-trend daripada Barat telah bawa kepada Asia kita, dan dia dah merosakkan akhlak kita, anak-anak remaja kita. Dari perkara ini, bagi saya sendiri mengajarkan pada anak-anak saya, kalau yang anak perempuan biar isteri saya yang handle. Saya berbincang dulu dengan isteri saya, apa yang harus anda bicarakan, apa yang nak cakapkan, tunjukkan. But perkara ini tak boleh pakai bunga-bunga, babe. Serius tak? Nak cakap detail.
dah letak detail. Haid tu apa, macam mana haid, apa yang berlaku haid nanti, apa yang boleh, apa yang tak boleh kau buat dan sebagainya. So mak settle anak perempuan lah. Yes, ustazah saya Yelah ustazah awak lah. Betul lah ustazah saya juga. Jadi isteri saya tu akan mendidik yang perempuan, yang saya bagi yang lelaki. Yang lelaki saya akan jarkan, air ni air apa ni sebagainya, bila berlaku ni apa, waktu mimpi dan akan apa yang akan berlaku, bagaimana caranya mandi hadas, hadas besar tu apa, kenapa dan bagaimana caranya dan semua. Dia diajarkan very detail supaya dia tahu kenapa kalau ini berlaku, kalau kita tak tahu sampaikan cara bunga-bunga malu-malu, kita ambil apa sabun apa lotion ke apa, ni air kau ni macam mana ni. Budak ni pun bingung ni sabun apa pak. Mereka akan bingung, tak faham. Jadi bagi saya biar detail. Kalau yang anak perempuan saya, biar isteri saya yang handle. Ini soalan tentang wanita, biar dia handle. Dia handle. Pasal dia pun dah mengalaminya, dia tahu dan dia diwajibkan untuk menyampaikan yang terbaik kepada anak-anak dia. Bagi saya pula dah mengalaminya, saya juga harus wajibkan untuk menyampaikan kepada anak saya yang lelaki. Jadi dia mesti tahu, oh ini bila dah berlaku gini, apa yang tak boleh buat, apa yang boleh buat. Macam gini kau tak boleh solat dan sebagainya, dosa awak bertambah-tambah dan sebagainya. Terangkan everything supaya dia faham dan dia akan ikut. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Soalan-soalan bertubi-tubi yang ditanya oleh, boleh aku tanya lagi silakan. Sorry, ini daripada Mimi Marlina Misery. Salam, okay, let's go. Dan juga pada Ustaz Okay, maafkan saya Zah, kerana kita punya NGU rasa agak sejuk sedikit. Sejuk Dan turunkan aircon. Ustaz sejuk. Kau perlu peluk Ustaz sebenarnya. Body to body. Barakah tu. Barakah. Baik, katanya daripada Mimi di sini. Salam pada semua. Waalaikumsalam. You know, most people when Ramadan comes, they feel excited. Cause it's the month they boleh buat ibadah lah, and then they feel closer to Allah. Ustaz, saya nak tanya, is it wrong not to feel excited? Macam tak rasa feel lah yang kita close dengan Tuhan. Although hari-hari you doa, you solat macam biasa, buat benda-benda yang Islam galakkan. Is there something wrong with my soul? Macam mana tu Is it wrong to question him if we don't feel it? Adakah kita salah untuk mempersoalkan aku ni dekat dengan Tuhan ke apa? Salah tak kalau ada persoalan macam tu? Dan apakah saya salah kalau saya tak rasa Ramadan vibes? Macam mana Ustaz? Taib, Alhamdulillah. Taib, ini soal pemahaman masing-masing, pendirian masing-masing. Anda jangan khawatir, kerana Allah itu akan selalu bersama anda. Allah akan selalu bersama anda di mana pun anda berada. Kalau awak tak rasa Ramadan tu, datangnya kehadap Ramadan tu tak mengapa, tak menjadi masalah, tak ada dosanya pun. Cuma dia akan rasa dia berpuasa seperti biasa. Selagi dia ikut dalam syariat Islam, dia berpuasa penuh, dia berbuka, dia bersahur ikut syariat Islam, insya-Allah Allah tu bersama kamu. Mungkin awak tak rasa tu, mungkin kita belum sampai tahap itu. Tahap itu dalam artinya kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita belum sampai tahap tu kita merasakan Allah tu bersama, dan tak ada orang pun yang dapat merasakan yang Allah itu dapat rasa nikmat Allah. Selagi Allah akan tunjukkan kita nanti, baru kita tahu. Ini nikmat-nikmat Allah, padahal Allah dah kasih banyak nikmat dengan manusia ni. Nikmat-nikmat Allah ini Allah berikan pada kita, kita tak perasan. Sepertinya Allah ciptakan manusia ni sebaik-baik manusia. Itu nikmat Allah yang pertama tu Allah berikan pada kita. Lahir dengan sempurnanya, dengan mata yang jelas cukup. Ini semua nikmat Allah, Allah dekatkan kita. Tapi kita kalau mungkin tak rasa tu, kerana apa? Kerana mungkin kita pemikiran kita sendirilah. Padahal kita dah memang dekat dengan Allah, kita ibadah, kita solat tak tinggal, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita dah dekat dengan Allah, cuma kita tak merasainya. Jadi satu hari nanti anda akan merasakan juga. Dan nikmat-nikmat Allah itu, alhamdulillah, insya-Allah Allah tu akan sentiasa bersama kita. Dia kata jangan orang kata jangan give up lah, jangan rasa macam alamak, mungkin tak sah kot solat aku, kenapa aku rasa macam ni Teruskan dengan amal ibadat kita. Betul. Sampailah kita rasa at one. Engkau tanya dia kena bikin apa? Tak ada Kena buatan orang buatan tak adalah.
Jadi ini apa as you said just now. Say as you said. Yes. Okay. Boleh English also, Ustaz? Okay, Please. alright. Speak English. Okay, insyaAllah. Mungkin anda kata tadi kan, jangan give up. Keep it up. Kita teruskan ibadah kita. Laksanakan ibadah kita. Teruskan, insyaAllah. Allah tu bersama kita di mana-mana pun kita berada, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, aku ada satu lagi soalan. Ni last boleh Boleh, silakan. Silakan Din. Suara DJ, Arab, suara DJ. Oh, DJ. Suara DJ Arab. Assalamualaikum WLG. Waalaikumsalam. Zaman-zaman degil aku, waktu remaja, mungkin aku ada puasa yok-yok. Ni macam mana nak bayar puasa lah. Mungkin tak puasa dalam 3 hari. Sekarang umur aku dah 40-an. So macam mana nak bayar balik hutang-hutang puasa yang rongak-rongak. Dah berpuluh tahun sejak aku balik. Walau 20 Ramadan times 3 hari. Which is 60 hari. Plus minus mungkin dalam 30 hari hutang. Ni macam mana aku nak bayar ni? Itulah soalan. Saya tambah lagi, Ustaz. Boleh, silakan. Bukan saja malah ada yang ramai bertanya zaman dahulu kala tak pernah solat, tak pernah puasa. Habis mungkin tahun ni dia nak cuba berpuasa. Habis dia fikir balik, bila dia fikir pasal pembayaran fidyah ni semua, macam mana aku nak bayar ni semua. Banyak ni. Satu lagi orang mualaf. Yang mungkin zaman dahulu tak mengenali Tuhan, habis baru saja mendapat hidayah. Belum lepas sunat tu lagi. belum sunat. Habis nak puasa. Dia fikir, last time when I was in America, I don't fast. Ni mualaf Mak Saleh ni. Mak Saleh lah. I don't fast, I party in the club. And right now I'm puasa. Try to pay back then when I was a wild kid. Macam mana, Ustaz? Silakan. Dah pay this. Ya. Ya. Okay. Pertama, puasa ni, bayar hutang puasa. Alhamdulillah, dia dah mula sedar. Ada niat ada niat. Dan Allah dah, insyaAllah berikan dia hidayah untuk slow down. Slow down. Okay, jadi jangan liar-liar sangat lah. Umur pun meningkat. Kubur pun kata mali-mali. Kubur Cina. Mali-mali. Lai. Mali masuk kubur punya. Gitulah. Okay. Bayar hutang ni, hutang puasa ni, yang lelaki ataupun yang perempuan, kalau anda sanggup membayar hutang anda puasa, sila berpuasa. Silalah berpuasa selain pada bulan Ramadan. Alright? Puasa Senin, Khamis. Kalau puasa Senin, Khamis tu, kita jangan niat puasa niat Senin, Khamis. Kerana itu khususan untuk puasa Senin, Khamis. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ambil masanya tu puasa Isnin, kita niat qada puasa. Puasa qadaan lillahi ta'ala. Untuk bayar balik hutang dia puasa tu. Kira anda mampu buat. Ya. Selagi anda dah tak sakit, anda tak ada uzuran untuk buat puasa, berpuasalah. Kalau anda tak sekiranya anda uzur, sakit dan sebagainya, maka anda harus bayar fidyah. Kira-kira macam mana? Fidyah tu macam mana? Fidyah tu dalam Majlis Agama Islam Singapura, dia meletakkan harga bayar fidyah tu $1 $1.30. Satu hari. Satu hari tak berpuasa, $1.30. Aku ada $10. Kira kalau berapa hari kau nak bayar tu? 10 hari lah. Kira 5 hari. Tak ada lah. Jadi kira-kira lah. Lebih yang betul. Agak-agak boleh Ustaz? Jadi kita tak pasti. Tahun dulu, kemarin, tahun bujangan Fir'aun, bila aku nak bayar? Bujangan Fir'aun. Dia kena kira balik. Dan balik tu kena kira agak-agak. Setahun ni berapa hari. Dia agak-agak lah. InsyaAllah halalan bil halal. So times $1.30. 30 sen, betul. Dan insyaAllah kalau ada nak bayar fidyah, telefon kami. Ustaz, boleh juga. Kita ke rumahnya, ambil dan kita salurkan kepada fakir miskin kita untuk berikan mereka lah makan ration untuk mereka. InsyaAllah. Tambahan, kalau untuk arwah contohlah, kita mungkin arwah ayah, arwah sesiapa pun, kita rasa macam ada juga arwah tak puasa kan. Jadi kita boleh bayarkan on behalf. Boleh, insyaAllah. Boleh dibayarkan, tapi agak-agak berapalah supaya kurangkan bebanan dia kat sana. Okay. Jadi kita terima wang fidyah anda tu untuk salurkan kepada 500 keluarga fakir miskin yang kita jaga sekarang. Nice. Kita berikan makanan untuk mereka, persiapan untuk raya, supaya mereka seperti manusia biasa, insyaAllah.
Baik. Terima kasih. Dan juga pada yang soalan apa? Mualaf. American. Oh, ingat janda tadi. Ya. Sorry. Bukan janda Masih janda je. Kau cakap janda tak? Tak ada. Janda dah mesej aku. Oh, dah Aku mesej. amanah aku ni orangnya. Betul. Yang mualaf tadi. Yang mu'alaf bila mu'alaf itu memeluk Islam, itulah mula dia tanggungjawab dia, amanah dia sebagai seorang Islam untuk berpuasa. Kalau sebelum dia masuk Islam, dia tidak dikiranya. Tak ada kiranya puasanya, tak payah kosong. kira lah. Jadi dia mula masuk Islam ni tu seperti bayi yang baru lahir. Tak ada dosa, kosong. Okey. Kosong. Bila dia kosong tu, dia dah mula berpuasa, mulalah. Ya. Mula dia berpuasa, kalau dia tinggalkan berdosa, itu mula dosa dia start mulalah. I see. Kalau dia dah bermasuk Islam, masih wild juga, wild west. Jadi jawablah ya. Tanggungannya, risiko dia. Massage na, handsome boy. Tanggung kau. Tu apa? Itu urut kaki dah darurat. Tapi kena cari darurat. seluruh Singapura. Tak ada mesus. Lelaki tak ada lah. Ya. Kalau tak ada lah ya. Kau cuba kasih that reason. Apa dia bini kau? Yang tak ada lagi pengurut Tak lelaki. dapat, Jack. Tak dapat. Tak lepas tu. Suruh ayah urut lah. Ayah. Terus bapak. Bapak betul kau yang sadu. Tangan sadu. Ambil kau tangan sadu. Baik, kita berehat seketika. Terima kasih atas segala persoalan anda. Ya. Tak mungkin kita dapat jawab semuanya Ustaz. Banyak sangat. Tapi terima kasih atas semua pertanyaan. Yang tak dapat ditanya, kita akan buka thread pada minggu depan. Ya. You can copy paste the same thing. Kita akan cuba baca mana yang tidak pernah kami baca. Kita berehat seketika dan kita nak sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan Madrasah Percuma Nur Insan. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Kembali dalam podcast yang dibawakan khas kepada anda oleh nurinsan.sg. Sesuatu yang baru kami pelajari Ustaz. Pembayaran fidyah pun boleh dilakukan bersama Boleh. dengan Nur Insan. Dan akan diberikan kepada 500 keluarga fakir miskin. Ya, betul. Saya suka dengan podcast kali ini sempena bulan Ramadan. Okay, let's go. Ingin terus memberikan peluang untuk anda membuat kebaikan, khusus untuk memberikan sumbangan kepada Nur Insan, sebuah madrasah yang diberikan secara percuma untuk pelajar-pelajar yang ingin mendalami ilmu agama. Ayo sama-sama kita memberikan sokongan kepada mereka di www.nurinsan.sg. Klik saja kepada donate now dan anda akan diberikan peluang sama ada anda nak one time payment ataupun ikrar setiap bulan terus memberikan sumbangan kepada Nur Insan ini. Dua cara pembayaran. Yang pertama menerusi Nets. Bila anda tekan butang Nets, anda boleh letakkanlah details anda dan contohnya anda ikrarkan sebanyak $50 sebulan. Ini contohlah. Dan mereka tak tetapkan. Yang bagus saya suka pasal Nur Insan ni, mereka tak tetapkan kena bayar $10, kena bayar $50. Tak. Apa nak kasih kau kasih lah. Ya, betul. Ikhlas. Ikhlas setiap bulan. Sama ada menerusi pembayaran Nets ataupun menerusi PayPal. Kalau awak tanya saya menerusi PayPal lah. Sebab kalau kau bayar menerusi Nets ni boleh, tak ada salah. Tapi contoh aku nak ikrar $50 sebulan, setiap bulan ni bank akan preempt macam please confirm. Macam alamak, aku tak nak diganggu kan. Jadi aku ambil PayPal, lagi senang, buka account, they will just deduct automatically every month. Correct. Sebab satu lagi Ustaz, pendengar-pendengar kita ni bukan sekadar di Singapura. Kalau di luar negara pun boleh juga. Boleh. Alhamdulillah. Okay. Di 17 negara podcast kita sedang streaming. Bagi mereka yang sedang mendengar di Qatar, saya rasa Spotify tak dapat tembus sana lah. Jadi yang tengah dengar menerusi YouTube ni pun boleh menyumbang menerusi Madrasah Nur Insan juga. Ada yang bertanya Ustaz, ni duit ni kita nak kasih ni, duit ni ke mana Ustaz sebenarnya? Ke mana? Alhamdulillah. Terus terang Ustaz, maafkan saya. Ada juga mengatakan, Abi ni kalau duit masuk nanti apa, korang dapat komisen ke apa? Abi ada cakap Abi Nur Insan nak buat apa dengan ni? Diorang makan diri sendiri ke apa? Ada macam gitu juga, macam negatif feedback. Tapi ini umum lah. Ini umum lah. Ada orang yang macam gitu. Mungkin Ustaz boleh terangkan lah. Baik, Alhamdulillah Nur Insan tak makan duit, kita makan nasi. Alhamdulillah. Ustaz boleh buat stand up tau Ustaz. Teruskan. Okay. Duit ini kami gunakan adalah untuk madrasah kami. Madrasah Nur Insan, madrasah percuma. Iaitu di antaranya kita membayar pada duit sewaan madrasah, bilik-bilik kelas, bayar bil air, bil karen dan sebagainya. Dan bayar asatizah kita yang mengajar anak-anak ini untuk pelajaran agama. Mereka pun tak datang secara percuma, kita pun kena bayar mereka. Kemudian banyak lagi perkara yang harus kita hadapi untuk pembayaran tersebut. Kalau ada orang yang boleh menginfakkan $100,000 ke, Alhamdulillah kami mengalu-alukan untuk sebahagian daripada
wang CPF-nya, zakat hartanya. Ustaz, saya ada 1,000 ni, ambil lah untuk buat. Jadi dia dah mewakafkan tempat itu, dan setiap apa digunakan tempat itu akan kembali pahalanya pada dia sampailah dia meninggal dunia. Sampai dalam kubur, pahala tu berterusan. Pahalanya dimanfaatkan. Setiap kali orang gunakan, pahalanya terus kepada dia. Ya, dia akan dapat pahala berterusan walaupun sudah meninggal dunia. Pahalanya tu Masya Allah. Dan juga kami banyak perkara lagi kita nak perlukan untuk sewa pembangunan. Kita renovasi tempat yang baru ni kita nak gunakan. Ada tempat baru Ustaz InsyaAllah. Membesar lagi. Kita membesar lagi kerana permintaan ramai. Kita ada 350 pelajar dan 200 pelajar-pelajar dewasa yang belajar ngaji di sana. Setiap hari dimanfaatkan. Jadi tiada ruginya kalau kita mewakafkan tempat itu untuk digunakan untuk manfaatkan pada masyarakat kita. Terutama yang orang yang fakir miskin, yang tak mampu bayar, nak percuma datang belajar. Anda pun boleh datang belajar juga di sana. InsyaAllah kita akan salurkan wang ni kepada mereka yang belajar tentang agama Islam. Kami mengalu-alukan kedatangan anda insyaAllah. Tadi saya dengar Ustaz kata tentang wang CPF Ustaz. That caught me. Bermakna contoh orang yang dah pension dan telah pun complete minimum sum mereka lah. Contoh 160,000 lah contoh. Mereka boleh infakkan daripada wang minimum sum itu ataupun macam mana? Pasal kalau ikut umur, contohlah umur dah 65 tahun baru mereka akan dapat bulan-bulan. Tapi kalau kadang-kadang kita nak tinggal sampai umur 100 tahun pun susah nak sampai Ustaz. Jadi masih ada balance. Minimum sum di dalam tu. Wang itu kita boleh gunakan untuk infak kepada Nur Insan macam mana ni? Selagi wang tu boleh dikeluarkan, boleh insyaAllah. Selagi dia di dalam CPF tu tak boleh keluar, macam mana tak boleh keluar lah. I see. Contohnya dapat bulanan dia dapat $700, $800, dia nak infakkan $50, silakan. Ada yang dapat lamsam. Dia dapat lamsam. Okey lah ni 30,000 aku bagilah Nur Insan. Wakafkan di sana. Alhamdulillah. Kalau di Malaysia tu banyak orang yang wakafkan rumah-rumah mereka. Rumah mereka untuk buat tahfiz, belajar menghafal Quran, buat madrasah. Mereka buat begitu. Kerana mereka ni banyak rumah. Rumah senang dapat di sana tapi susah nak jual. Tapi senang dapat tapi mereka wakafkan di sana buat madrasah. Buat tahfiz. Pahala dia dapat. InsyaAllah. Bukan di situ saja, tapi di akhirat dia dah meninggal pun pahala tu datang ke dia. Betul yang mereka kejar-kejarkan. Saya tertarik bila Ustaz cakap pasal yalah kita dalam bulan Ramadan ni kan, kita terfikir juga bukan saja kehidupan kita di dunia Ustaz, malahan kita fikir siksa kubur semua di akhirat kan. Dan kita tahu kalau matinya anak Adam tu terputus segala ikatan kecuali 3 perkara. Apa dia bro? Doa Perkara dia apa? Perkara dia? Doa daripada anak yang soleh. Yang pertama apa? Sedekah tu jariah. Sedekah tu jariah. Maaf urutan dia saya salah. Yang kedua sah? Yang kedua Dunia panjang. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa daripada anak yang soleh. Masya Allah. Jadi saya tertarik bila kita pemberian yang kita lakukan di dunia ni yang dimanfaatkan oleh contohnya para pelajar, kita wakafkan tempat, kita contohnya beri $1,000 untuk merenovasikan tempat Nur Insan yang baru untuk menampung lebih ramai pelajar. Setiap hari pelajar datang untuk pelajar agama, tapi kita dah meninggal dunia, kita dah tengah kat kubur ni. Adakah siksa kita akan diringankan tak Ustaz? Kalau contohnya kita kira pahala kita masih berjalan lah dengan derma-derma kita ni. Alhamdulillah, insya-Allah. Saya belum pengalaman lagi. Tapi begitulah maksudnya. Ustaz boleh buat stand up serius. Tapi begitulah maksudnya daripada hadis Rasulullah SAW, apabila wakaf tu datang, pahala dosa-dosa siksaan kubur tu dikurangkan, diringankan. Kalau memang ditiadakan, alhamdulillah. Itu yang kita mengharapkan dengan kita berwakafkan. Baiklah saudara, sekali lagi peringatan untuk anda yang sedang mendengar, kita manfaatkan sebab bulan Ramadan ni dah kira masuk minggu kedua tau. Berjam celik minggu ketiga. Betul. Dan lepas tu nak raya dah. Betul. That's why. Cepat Dan seringkali pertanyaan saya selalu takut kalau macam bulan Ramadan ni kita manfaatkan sepenuhnya,
pertanyaan yang seringkali akan terngiang-ngiang, adakah kita akan bertemu Ramadan akan datang nanti? Kalau kita tak manfaatkan Ramadan ni, belum tentu Tuhan dapat ketemukan kita dalam Ramadan akan datang. Betul. Dan ini peluangnya. Ini saham akhirat anda. Ini peluang untuk anda berinfak, memberikan kepada masyarakat kita dan juga menambahkan pahala anda. Kita raih sebanyak mungkin. Right. Dan yang saya suka pasal segmen ni, kita tak, you know us, anda tahu kami bertiga, we're not judgmental people. Right. Kita ada kawan yang berbeza, daripada asatiza sampai yang orang kita Sampai Angkong Siau ada. Angkong Siau pun ada. PhD ada. Apa? Ustaz PhD. Ustaz Members ada. ada. PhD. Sampai yang orang berniaga, orang yang orang biasa dan kebanyakannya. Anda tahu tempat ini adalah tempat untuk kita bergelak ketawa, berhibur dan kita manfaatkan sebanyak yang mungkin. So you know, inilah teman-teman kami. Contohnya Ustaz Dr. Yusof datang untuk memberikan pencerahan. Nur Insan antara teman yang kami telah pun kenal lama. Kita tahu kerja-kerja di sebalik tabir mereka. Sebab itulah mereka juga diundang untuk bersama kami dalam sebulan ini. Inilah masa untuk anda memberikan kembali kepada masyarakat kita untuk menambahkan pahala anda sempena dengan bulan Ramadan ini. Ingat, www.nurinsan.sg. Tekan butang donate now. Okey, sekejap bro. Tekan butang donate now tu apabila anda lungsuri laman mereka. Okey, butang donate now di sebelah atas kanan sekali. Yes, top right. Top right jadi klik donate now. Dan dua cara pembayaran. Satu adalah one time donation. Satu kali anda nak berikan, contohnya $500 lah. Contoh kau ada berniaga kat Pasar Gilang, kau untung banyak, kau jual lobster. Kau untung tak bedi tak untung. Cuba boleh suruh dia cuba bro. Jadi kau setiap hari memang kau $10,000, kau tolak 500 lah. Tak banyak pun kan. Dekat Nur Insan. Dan kemudiannya anda boleh tekan one time payment ataupun anda boleh memberikan secara bulanan menerusi ikrar bulanan. Dua cara pembayaran, Nets ataupun PayPal, terserah mana yang lebih senang. Jangan takut. Maafkan saya Ustaz. Silakan. Aku kira aku langgar Ustaznya. Tafadhal. Kita tak ambil commission pun. Okay, let's go, tak ambil commission. Ya, betul. Sebab ada juga yang tanya macam Razi tanya. Which is true. So Ustaz silakan, apa tadi Ustaz nak cakap? Ustaz nak tanya saya, boleh? Okay, dia mentakitkan tadi. Mentakitkan, menguatkan lagi. Okay, let's go, tak ambil commission. Ya, betul. Betul. Okay. Jadi orang booth yang dekat Bazar Kilang ni, mereka pun boleh datang ke booth kami di Bazar Kilang. Ada. Dekat mana Ustaz? Kita ada booth Lorong mana? depan Pasar Gilang. Pasar Gilang, okay. Depan Pasar Gilang tu ada kemahan depan tu. Kita di dalam situ. Ustaz ada kat situ lah. Saya di situ. Dia sebelah yang pakcik yang selalu letak cardboard dekat teksi tu Betul. Betul. Aku tahu. Kira bro. kau tahu pergi Pasar Gilang, macam pakcik pergi, nanti ada ada satu pakcik tolong letakkan cardboard. Jadi ada orang beli ikan. Jadi dia tak meresap ke dalam teksi. Ya, dia letak. betul. Lepas tu dia akan minta macam hulu derma ikhlas. Derma ikhlas, betul. Halal ke tak tu Ustaz? Aduh. Kira kau selit lah. Kau jatuh nampak. Itu derma ikhlas. Dia tidak meletakkan harga kan. Boleh, insyaAllah. Tak ada masalah lah. Jadi Ustaznya booth tadi tu. Okay. Kau ni kacau betul. Kau terus kasih Okay, kita di sebelah taxi stand tu ada booth. Kami daripada sana kita boleh nampak lah kita punya standee banner Nur Insan dekat luar. Boleh nampak kita di dalam. Saya hari-hari dalam situ. Setiap hari saya di booth sana. Saya mengundang semua orang sila datang ke booth kami, nak tanya apa-apa boleh jumpa saya di sana. Habis Nice. Boleh ambil gambar Ustaz lah kira Boleh ambil gambar saya. Dan saya juga mengundang ni Okay Let's Go ni untuk kalau belum datang booth saya, datang belum? Belum. Baru tahu kan. InsyaAllah kita akan satu turun. hari datang turun. Boleh. Boleh, tak ada masalah. kami InsyaAllah. Dan lagi satu, kita ada booth dekat Woodlands Bazar Utara. Okay. Kita pun ada satu booth di sana. Jadi kita di booth tu kita ada terima zakat, zakat harta, orang nak bayar fidyah, orang nak berwakaf, orang nak derma, orang nak buat korban, semua silakan di sana. Kami ada di sana. Silalah hari-hari kami di sana, insyaAllah. Beautiful. Terima kasih Ustaz. Ingat www.nurinsan.sg, nurinsan.sg. Kita ada satu permainan untuk anda yang Ramadan friendly. Selepas ini aku tak puas hati tadi. Din dapat jawab semua. Aku nak beat Din. Aku nak beat Din. Tak mau main surah bro. Main surah kita kalah dengan Din.
Tapi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Let's go. Oh, kembali. dah. Kejap sangat Dan lagu ni. Kau kena panjangkan lagu ni. Terima kasih Dan. Nanti Dan edit lagi panjang. Dia dah kena yang Ya Rab make dia belum sampai bab tu lagi. Aku dapat feedback tau. Ada seorang pendengar kita, Ya. bila dengar podcast time asar, dia dengar lagu tu, dia makan bro. Dia cakap, dia terlupa. Dia sebab selalu lagu tu dimainkan waktu tengah dah buka kan. Dia terus dia makan. Siap belum lagi ya. Tak batal apa? Termakan. Ini kenikmatan mendengar podcast kita ya. Anda dapat Anda boleh buka awal. termakan. Anda boleh termakan. Jangan termakan makan sampai itu dah aku ajar lah. Itu aku ajar Baik. Jangan amalkan. Jangan amalkan Termakan ni bahaya, babe. Baik, Ustaz, kita tahu apa game ni? anda mudir madrasah. Dan anda sendiri tahu at the back of your hand kurikulum yang diajarkan dalam Nur Insan. Dah main kurikulum. Kurikulum lah. Kira kau mesti belajar apa tentang peradaban Islam, sirah, fiqh, akidah, daripada primary 1 sampailah ke mungkin peringkat secondary school. jauh ni. Para pelajar datang. Jadi kita teruskan dalam permainan ni. Ustaz boleh tanya soalan kepada kita akan cuba jawab. Kira peringkat apa, Ustaz kena bilang lah peringkat apa dulu. Mungkin mulakan dengan primary 1 dulu ke. Lepas tu tanya satu soalan, kita cuba tanya bergilir. Kalau tak dapat jawab, yang lagi 2 boleh jawab. Kita boleh, orang kata, mencuri mata. Untuk siapa yang paling dapat banyak mata ni, dia menang lah. Tu tanya pasal pelajaran ataupun tanya tentang Nur Insan? No, tanya pasal pelajaran. Anything pelajaran. Anything yang fikir tauhid ni semua. Ya, dalam kurikulum Nur Insan, Madrasah Nur Insan percuma ni. Dah lama. Ini. Api Asum dulu lah. Okey. Api Asum. Api Asum. Api Asum. Den first. Okey, aku dengan kau. Scissors, paper, stone. Scissors, paper, stone. Alamak. Okey, aku third. So, aku Din second. first, Razi second, saya third. Sudah bersedia, Din? Dah. Baiklah. Dalam ruangan kurikulum Nur Insan. Silakan, Ustaz. Ya, kurikulum Nur Insan, insyaAllah. Jadi pelajar-pelajar kami ni belajarlah peringkat 1 sampai Boleh Google Ustaz? Google lah. Mana boleh? Tak boleh ya, Din. bro. Oh tak boleh Google. Ini Tak boleh ini spontan. Surah tadi kau tak Google surah boleh? Okay, type. Haram. Belum apa-apa jawab. Takut siap. Bagus fatwa tu. Terus haram. Fatwa dah keluar dah. Baik. Okay, go Ustaz. Come on Ustaz. Okay. Untuk darjah berapa kena kasih dia? Dia 1 lah. Dengan 4 Ustaz. Dia bagi Al-Azhar year 1, Ustaz. Aku dah lupa dah. Wah. Okay, kita ambil lah mendengar 1 Mendengar satu. Oh, susah dah. 1. Tak susah, insyaAllah. Basic-basic aja apa masih. Kalau tak tahu tak apa Ustaz Tak tahu tak apalah. Kena belajar lah Karun Insan. Okay, kita belajar. Okay. Silakan. Okay, untuk remaja 1, mereka belajar tentang bab sirah nabawiyah. Okey. Surah bro. Aku feel Ustaz sejarah. Sirah nabawiyah ni sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya tentang daripada peperangan Uhud. Itu susah bro. Peperangan Uhud Jadi peperangan Uhud ni dia ada sebabnya kenapa kaum Islam tewas ketika itu. Apakah sebab-sebabnya? Satu sebab cukup Ustaz. Satu sebab. Kenapa boleh jawab? Aku jawab. Kenapa umat Islam tewas dalam peperangan Uhud? Jawapan simple boleh? Simple boleh. Tak nak dengar cakap Rasul. Betul. Atau nak lebih Betul. Oh, betul lah. Okey, mungkin boleh berikan lebih Aku tahu tu je. Kenapa tak nak dengar cakap apa ni Ustaz? Ni kira. Dalam peperangan Uhud ini Rasulullah ada memerintahkan yang ahli memanah ni di atas bukit tu Ya. atas bukit tu untuk memanahlah musuh-musuh yang di bawah. Tetapi apabila sebahagian mereka tak tahu yang bahawasanya ada tentera berkuda, musuh Islam ni berkuda di belakang bukit tu yang mereka tak tahu. Jadi mereka nampak orang yang main pedang kat bawah tu, banyak orang kafir yang dah meninggal, dah mati. Mereka ni orang Islam ni merebut, ambil harta mereka. Harta dia itu pedang dia, baju perang dia, helmet dia.
Ni semua berharga ketika itu. Jadi orang Islam ni dah kutip, dah huri-huri kat bawah. Jadi orang yang memanah ni 50 orang ni tengok daripada atas, kita dah menang padahal Rasulullah pesangan mereka, walau apa pun berlaku, jangan kamu turun. Kita menang ke kita kalah ke, kamu jangan turun. Rasulullah pesan. Mereka kata, kalau kita tak turun, habis kita tak ada bahagian kita lah. Mereka semua ambil lah. Rugi kita. Mereka pun turun. Bila mereka turun tengah kutip tu, sibuk-sibuk kutip, datanglah tentera berkuda ni daripada belakang bukit ni. Habislah semua dia kerjakan. Itu yang umat Islam kita tewas ketika itu. Maksud saya tu tak dengar strategi Rasul yang Strategi. Wow. Tambah lagi Jadi Ustaz, kira Din dapat 1 pun atau tak dapat ni? Dapat. Alhamdulillah Din. Tahniah Din Rahim. Bulan Ramadan ni kena murah. Murah kita sedekah. Siapa menang kena beli lobster roll untuk semua. Ya. Dari apa Razi? Saya betul Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Kita ambil darjah 5 lah. Darjah 5 masalah insyaAllah. Darjah 5 punya. Dengan bantuan Allah SWT. Allah amin. Takut kan? Aku takut. Aku goyang sah. Okay. Darjah 5 ni kita belajar tentang apa tu, akhlak. Taib. Akhlak ni senang aja. Taib. Akhlak ni Rasulullah ajarkan kita. Apakah cara-caranya apabila kita meminum air? Okey, apakah adab yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita minum air? Adab. Baik. Itu saja Ustaz. Itu saja. Soalannya alhamdulillah. Kecil. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Adab untuk kita minum air, apa yang saya tahu Ustaz Yang pertama, jangan minum air terlalu panas. Itu pertama. Minum air suam. Yang suam, cara untuk kita minum air adalah apabila kita ingin minum, mesti baca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, dan jangan terus togok. Tak boleh Ustaz. Adab dia kita nak kena minum 3 nafas. Kira minum satu teguk, 2 teguk, 3 teguk, stop. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, stop Ustaz. Betul. Pasal pernah ini kalau saya dapat tambah ni, saya menang 1 poin Ustaz. Pasal mungkin jawapan saya tak berapa terperinci Pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Bila seorang sahabat tu datang ke rumah Rasulullah. Dan isteri Rasulullah berikan sahabatnya air. Tapi dalam airnya dia letak macam ada rumput ataupun ada apa benda dekat dalam air tu. Apabila sahabatnya ingin minum air tu, dia terpaksa ketepikan rumput tu. Jadi dia tak dapat minum 1 teguk macam itu Ustaz. Jadi Rasulullah SAW pun bertanya kepada isterinya, kenapa anda letak ke dalam airnya itu? Tapi isterinya katakan kepada Rasulullah bahawa kerana dia dapat lihat sahabatnya terlalu haus. Dan ini adalah untuk jauhkan dia daripada minum 1 teguk macam itu Ustaz. Inilah jawapan saya Ustaz. Macam mana banyak isi kau. Dia kena dapat 1 poin bro. Okey. Jawapannya tu betul. Betul. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Betul. Tu adab-adab cara minum air lah. Dia tak boleh setogok minum, mesti sikit-sikit. Contohnya terutama seperti air zam-zam ke air apa. Contoh air zam-zam lah. Sunnahnya kita minum tu, kita teguk pelan-pelan. Tak boleh terus minum. Kerana, dan lagi satu yang diajarkan oleh Rasulullah itu ialah apabila kita minum air dalam keadaan duduk. Tadi lupa. Masya-Allah. Tangan kanan bro. Tangan kanan tangan kemudian kanan. Rasul kata la tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah di antara kamu tu minum dengan berdiri. Maka duduklah. Bukan tiarap pun baring minum air pun tak boleh. Bagusnya duduk. Taib. 1 poin 1 poin. 1 poin. Okey, dapat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau minum air zam-zam tu, bila kita minum kita duduk, Rasulullah SAW duduk ataupun kita berlutut, kita minum air zam-zam tu, kerana air zam-zam tu mengandungi mineral-mineral yang sihat. Very unik air zam-zam ni. Maka bila kita minum tu, dia pelan-pelan, dia akan memproses. Jadi perut kita ni akan mengambil yang O2 dia, vitamin, oksigen dia, semua dia akan ambil. Mineral dia semua ambil. Kalau kita minum berdiri, langsung minum, dia akan terus dengan laju. Terus laju terus ke bawah, tak sempat nak ambil.
Ini saintifiknya lah. Tapi Rasulullah dah ajarkan pada kita sebenarnya. Luar biasa. Zah pula Zah. Itu aku nak jawab sebenarnya tadi. Iyalah. Takut panjang sangat nanti. Baik. Terima kasih Ustaz saya dengan poin Saya satu. kasih Sek 3. Time. Sek 3 Saya cukuplah darjah 1 Ustaz. Silakan ya. Kita masuk pelajaran darjah 4. Okey. Tafadhol. Wow. Darjah 4. Ya. Okay. Darjah 4 ni tentang tauhid. Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah. Tak ada. Zah dah buka. Ini maksudnya darjah apa dengan 5 bagus ni. Kasih Sek 3. Tengok Ustaz dah buka pun. Baik. Darjah 4 ni tentang tauhid. Okey, kita terkenal tauhid Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengenal Allah ya. Allah ni mempunyai sifat 20. Sifat 20 Okey. Aku takut. Ya. Seram. Okeylah, sebutkanlah antara sifat 20 ni. Sifat 20 ni sebutkan 3 sifat 20 yang pertama daripada Allah SWT. Sifat 1, 2, 3 apa sifatnya? Ini yang lagu tu Ustaz. Yang Allah wujud qidam baqa. Dah ada 3 dah. Muhalafatuhu lil hawa. Tu Ustaz. Betul ke tak ni? Betul. Ustaz tak boleh Ustaz. 3 je Ustaz. 3. Tapi saya nak jelaskan ni apa jelaskan dia. sifatnya. Allah wujud. Allah wujud qidam baqa. Itu bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab. Apa maksud dia? Wujud tu apa? Wujud Idam tu Allah. apa? Baqa' tu apa? Oh man. Sebenarnya saya dah lupa Ustaz. Okay, Allah wujud ada di mana Allah wujud. Kidam tu apa? Qidam. Bahasa Arab baru. Kau nak Google. Saya tak pasti Ustaz. Apa-apa tapi kita belajar. Kita belajar. Aku pun tak tahu. Ya. Allah tu wujud. Kidam, baqa'. Jadi Allah tu wujud, kidam. Apa tu? Baqa' tu kekal selama-lamanya. Alright. Kidam tu dia diri dengan sendirinya. Yang berdiri diri sendiri. Jadi Allah tu wujud, dia kidam, dia baqa'. Dengan sendirinya dia kekal abadi. See. Jadi saya dapat poin ke tak Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Bro, dah funny bro. Saya dapat poin ke tak Ustaz? Pasal kau dapat Allah wujud kidam. Lagu tu sedap. Kekal selama-lamanya lah. Cerita dia macam ni Ustaz. Kekal selama-lamanya. Wujud kidam, baqa'. Kekal selama-lamanya. Masa saya darjah 2 Ustaz, saya masih ingat lagi waktu tu petang lepas saya habis sekolah, saya balik ke rumah. Ibu saya sedang tidur. Jadi masa tu dia ada beli kaset-kaset. Ustaz tahu yang Bismillah before we eat. Track nombor 3 adalah lagu Allah wujud qidam baqa. Jadi saya letakkan dalam hi-fi tu, saya letak kerusi atas meja dining table. Dining table tu saya duduk di atas dan saya ibarat bernasyid Ustaz. Kira macam tengah berangan lah. Berangan macam raihan lah. Sambil menyanyikan lagu ni. Inilah saya masih ingat lagi. Terima kasih kerana bersama kami dalam podcast Okay, let's go. Okay, Anda oleh Nur Insan. Terima kasih kepada NGU yang bersama kami. Alhamdulillah. Kali ni Ustaz kira pakar liau. Pakar liau. Okey lah. Orang nak tengok Ustaz bro sebenarnya. Orang suka tu. Ramadan. Ustaz nak ikut Ustaz tak ada kat Instagram ke Facebook? Nak follow ada? Orang nak follow ke DM ke tak boleh Ustaz? Ke handphone je, telefon je. Telefon sajalah. Telefon saja. Saya tak ada Facebook, saya tak ada Instagram. Ada Ustaz? Saya tak ada. Menghayalkan Ustaz